Baik, cerita ni juga cerita mengenai kisah kedua anak Adam alaihi salatu wassalam. Allah Taala nyatakan dalam Quran juga. Dia Allah Taala tidak watlu alaihim naba abnai adama iz qarraba qurbanan. Tak. Tapi Allah Taala sebut watlu alaihim naba abnai adama bil haqq. Tambah situ lagi bil haqq. Quran ni bukan mari dengan tiba-tiba, ayat Quran ke ada sebagainya bukan mari dengan tiba-tiba, tapi semua kandungnya dia tu mukjizat. Sebab apa cerita-cerita lain Allah Taala tidak sebut bil haqq. Tapi cerita ni Allah Taala sebut bil haqq. Watlu alaihim naba allazi naba abnai adama bil haqq. Boleh Allah Ta'ala nak sebut watlu alaihim naba abnai adama iz qarraba qurbana, boleh. Tapi tekan lagi watlu alaihim naba abnai adama bil haqq. Allah Ta'ala tekan lagi cerita anak Adam, dua orang anak Adam ni cerita kebenaran. Betul. Dalam keadaan manusia tak tahu apa berlaku pada manusia, awal peringkat awal dulu, tapi Allah Ta'ala dah bagi tahu. Allah Ta'ala bagi tahu bahawa cerita ni cerita betul. Cerita ni bukan cerita dongeng, cerita ni bukan cerita hikayat tak. Tapi cerita yang berlaku pada anak Adam ni, Qabil dan juga Habil ni, cerita betul-betul berlaku. Bil haqq. Allah Ta'ala tegahkan lagi bil haqq. Cerita ni cerita betul. Sebagaimana kita percaya Allah Ta'ala tu ada, sebagaimana kita percaya Islam tu betul, maka cerita ni juga cerita betul. Berlaku pada anak Adam ni juga cerita betul. Bil haqq. Allah Ta'ala tegahkan lagi. Sebab itulah kita kena tengok kalimah al-haq dalam Quran ni, kita kena tengok di mana tempat duduk dia, di mana tempat letak dia dan sebagainya, untuk kita jelaskan bahawa cerita-cerita Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, ada Allah Ta'ala cerita dengan, ada takkidkan dengan bil haq. Dan cerita ni, cerita mengenai anak Adam alaihi salatu wassalam, betul-betul berlaku walaupun manusia pada waktu tu sikit, tak ada orang. Lepas pada Adam alaihi salatu wassalam diturunkan ke muka bumi, adanya Hawa dan sebagainya, kahwin dan juga melahirkan anak. Ini maknanya waktu tu manusia sikit, tak ada orang. Kita ni bilion-bilion manusia. Masa Melayu lagi, masa Cina lagi, India lagi, orang putih lagi. Dah banyak manusia, ramai manusia. Tapi waktu ni, waktu anak Adam ni, Qabil dan juga Habil ni, tak ada orang. Tak ada orang lagi. Maknanya tak ada siapa tahu cerita ni. Maknanya kalau Qabil ni bunuh adik dia, Allah Ta'ala tak bagi tahu kita, maknanya kita pun tak tahu cerita ni. Tapi oleh kerana bila Qabil ni bunuh adik dia, bunuh tu kerana sebab-sebab tertentu dan sebagainya yang menyebabkan dia ni jadi kepala pengak, maka Allah Ta'ala bagi tahu cerita kepada kita, maka kita tahu cerita ni. Kalau Allah Ta'ala tak bagi tahu, tak tahu kita adanya Qabil, adanya Habil dan sebagainya. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala bagi tahu, maka kita tahu bahawa cerita ni ada. Ini cerita kisah keturunan kita semua. Kisah keturunan kita semua, anak cucu Adam alaihi salatu wassalam. Iz qarraba qurbanan, ceritanya kalau kita tengok dalam hadis dan sebagainya, bagaimana kisahnya jalan antara adik Qabil dengan Habil ni, adik Qabil kena kahwin dengan Habil. Dia dua. Sebagaimana kita tahu semua, dua. Lahir kembar. Qabil lahir dengan adik perempuan, Habil lahir dengan adik perempuan dia. Maka Qabil kena kahwin dengan adik Habil, Habil kena kahwin dengan adik Qabil. Silai. Tapi oleh kerana manusia ni sejak daripada dulu lagi tengok adik Habil ni huduh. Allah, manusia ni memang kita manusia ni suka pada comel. Sebab itulah waktu duk jaga riuh dulu di Somalia, di Bosnia dan sebagainya, orang jaga riuh. Orang lagi di Bosnia ni ada balik isteri, tak. Tapi tak ada orang lagi di Somalia ni kena pergi tu balik isteri. Tak. Kenapa? Kerana orang pilih hak comel. Pergi di Bosnia dulu pergi akhirnya balik isteri, balik bini. Tapi tak ada orang lagi di Somalia ni balik isteri ataupun balik bini. Kenapa? Kerana orang pilih hak comel. Tak. Orang pilih hak comel. Ini maknanya sejak dulu lagi pun anak pada Nabi Adam alaihissalatu wassalam pilih gitu. Tengok, adik Habil huduh. Adik aku ni comel lagi. Mana timbul perasaan dia nak ke adik dia sendiri. Sedangkan syariat pada waktunya kena silat. Kok mana? Tapi maknanya Allah Ta'ala bagi lagi izin. Bagi lagi izin boleh. Cumanya kena korban. Salah seorang makna kedua-dua mu ni kalau nak kahwin lagi tu pun boleh. Tapi mu kena korban. Korban ni maknanya mu nak korban apa pun terpulang padamu. Tapi maknanya aku nak tengok pengorbanan kamu itu. Itu syarat dia. Boleh mu nak kahwin antara adikmu pun boleh. Itu kaedah dia. Makna tapi yang syaratnya mu kena korban. Maka bila korban itulah makna si Qabil ni dia ambil tanaman-tanaman hak uduh, hak apa semua, dia bui.
Dia habis ni ambil mana kambing hok gemuk, dia beri untuk korban. Akhirnya mari api daripada langit timur hok habis. Timur habis inilah timbulnya rasa sakit hati dalam jiwa Qabil. Asalnya perempuan. Maknanya asalnya adalah perempuan. Maknanya pembunuhan berlaku yang pertama sekali adalah kerana perempuan. Pembunuhan yang pertama sekali berlaku atas muka bumi adalah kerana perempuan. Perempuan itu sebab asal dia. Tapi oleh kerana kalau kita oleh kerana Allah Taala timur korban habis ni, kita tengok Allah, apa Allah Taala timur korban dia, tak timur korban aku. Kita baik ni mikir lagu tu. Tapi orang jahat dia tak mikir lagu tu. Dia mikir tak boleh ni. Habis ni baik, tak boleh ni aku nak juga kok mana pun kena juga. Tapi orang jahat mikir lagu tu. Orang baik ni mikir lagu lain. Bapa Allah Taala terima korban dia, tak terima korban aku. Bapa Allah Taala terima ibadat dia, tak terima ibadat aku. Makna aku ni ada kurang lagi. Itu mikir orang baik. Tapi mikir orang jahatnya, tak boleh ni, aku bunuh dia. Kok mana pun kena bunuh dia. Maka berlakulah bunuh. Allah Taala sebut dalam Quran ni juga, dalam ayat ni juga, fa asbaha minal khasirin. Bunuh tu Allah Taala sebut dialah orang paling pertama sekali rugi. Maknanya dalam dunia ni banyak orang rugi. Tapi dia lah orang paling pertama sekali Allah Ta'ala sifatkan dengan rugi. Sebab apa? Sebab dia bunuh orang tidak berhak dia bunuh. Maknanya bila dia bunuh adik dia ni, dia buat dua perkara. Dosa dan juga kesilapan. Yang pertamanya dia bunuh adik dia. Tidak sepatutnya dia bunuh. Dan yang keduanya putus silaturahim. Putus silaturahim. Benda ni benar besar. Cuma kita putus silaturahim ni benar besar. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ni benar-benar kecil pun balas adik-beradik. Balas adik-beradik benda kecil, benda besar pun balas, benda kecil pun balas. Makna nak balas ni sebenarnya. Sebab itulah benda putus silaturahim ni benda besar. Elok ke putus silaturahim. Sebab antara benda-benda yang menghalang daripada mustajab doa adalah putus silaturahim. Kita duduk semaya, kita duduk doa apa semua. Kadang-kadang kita lupa bahawa kita putus silaturahim. Apa atas sebab apa sekalipun silaturahim ni tidak boleh diputuskan. Atas dasar apa sekalipun silaturahim ni tidak boleh diputuskan. Kena kita kacak dengan molek, kita kena kacak dengan baik untuk supaya silaturahim ini jangan sekali-kali putus. Silaturahim ini makna hubungan kita dengan adik-beradik, dengan keluarga dan sebagainya. Hubungan kita dengan manusia tidak kenal hujung sakat ni tidak silaturahim. Orang panggil mungkin ikhwan Islamiyah, jiran dan sebagainya, tapi hubungan silaturahim ini adalah hubungan yang ada hubungan kait dengan adik-beradik, dengan kaum keluarga, dengan kaum kerabat dan sebagainya, itu hubungan silaturahim. Hubungan yang tak ada hubungan kait dengan kita dengan apa semua itu bukan silaturahim, tapi itu dianggap sebagai ikhwan Islamiyah, itu dianggap sebagai jiran dan sebagainya. Maknanya sebab itulah antara salah satu benda yang menghalang daripada tertolaknya doa Allah Taala tak makbul doa adalah putus silaturahim. Putus silaturahim. Sebab itulah dalam ayat ni kalau kita perhati, kita balik tengok molek ayat ni, Allah Taala sebut fa asbaha minal khasirin. Para ulama tafsir menjelaskan bahawa ini adalah betul-betul kerugian yang cukup besar, ataupun inilah kerugian betul-betul rugi. Betul-betul rugi. Maknanya orang yang rugi adalah orang yang tidak mendapat rahmat di dunia dan mendapat azab di akhirat. Dan mendapat azab di akhirat. Dalam itu, sebab itulah dalam hadis-hadis cerita banyak menjelaskan kepada kita, bila kita ingat cerita-cerita permulaan manusia dan sebagainya, kisah permulaan Nabi Adam, kisah permulaan cerita ni dan sebagainya, maka kita kena ingat bahawa kisah-kisah ini adalah sebagai contoh untuk kita hidup atas muka bumi. Untuk kita hidup atas muka bumi. Dan kalaulah Qabil dapat habuan daripada dosa pembunuhan ni, maka begitulah juga dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Sebab itulah kita betul-betul cukup terima kasih kepada ulama-ulama, kepada orang yang menubuhkan jamaah Islam, parti Islam dan sebagainya. Kenapa? Kerana dengan ada parti ni lah, maka kita boleh berlindung. Kita boleh hidup dengan ada jemaah ni lah, kita boleh berlindung dan kita boleh hidup di bawah lembayung yang menyeru kepada menghidupkan jiwa manusia. Menghidupkan jiwa manusia. Hasan Al-Banna, kita ingat Hasan Al-Banna. Dia ni walaupun dibunuh, tapi dia yang orang yang pertama menghidupkan jemaah Islam. Setelah khilafah Islamiyah ni dihancurkan oleh Mustafa Kamal Atatürk dan sebagainya, maka timbul di Mesir ni seorang orang panggil dia sebagai Hasan Al-Banna. Dia menubuhkan
Ikhwanul Muslimin. Sampai lah ni pun masih ada lagi. Perjuangan Ikhwanul Muslimin ni kita baca semua. Sampai lah ni pun masih lagi ditekan, masih lagi dinyek, masih lagi dibunuh dan sebagainya. Permulaan begitu, akhirnya begitu juga. Tapi tak apa. Maknanya walaupun begitu, janji Allah Ta'ala-nya sebagaimana kalau berlaku kepada Qabil, dia dapat habuai dosa, maka kepada Hasan Banna insya-Allah dia boleh pahala. Kenapa? Kerana dia memulakan jemaah pertama Islam. Akhirnya merebak pada Mesir, akhirnya merebak pada negara Arab dan sebagainya, akhirnya merebak pada negara kita. Ini maknanya boleh sebagaimana kalaulah Qabil itu boleh pada dia dosa kerana dia memulakan sunnah pembunuhan, maka Hasan Banna yang kita sambut kematian dia baru 2-3 minggu lepas, maka kita doa agar Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala yang banyak pada dia. Sebab apa? Sebab dia yang memulakan zaman runtuhnya kerajaan Islam, khilafat Islam, dia yang memulakan jemaah Islam untuk hidup. Orang-orang Islam ni yang ikhlas dengan agama dia, yang ikhlas dengan diri dia, masuk dalam jemaah ini. Sebab itulah jangan kita pandai lekeh, jangan kita pandai enteng penyertaan kita dalam jemaah Islam, jangan kita pandai lekeh. Jangan kita pandai lekeh, sebab ini ada turutan dengan zuriat generasi kita dan sebagainya. Ikhlaskan diri kita kepada Allah Ta'ala, ikhlaskan diri kita dengan diri sendiri dan sebagainya. Ini maknanya jangan kita pandai lekeh. Perjuangan menegakkan Islam ni jangan kita pandai sepi, jangan kita pandai lekeh, sebab dia besar. Walaupun kita tak nampak besar, tapi di akhir hati kita ada habuai dia. Itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam kisah anak Adam banyak yang boleh kita ambil, yang kita boleh korek, yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah-kisah anak Adam ini. Umpamanya bila anak Adam, bila Habil kata kepada abang dia, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Abang dia kata, kalau abang Allah tangan nak bunuh adik tak akan Allah tangan nak bunuh abang balik dak. Kalau abang Allah tangan nak tembak adik ke, nak tetak adik ke, adik bui adik tak akan lawan balik. Wa in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin ilayya yadaka liaqtulak. Kalau abang nak tembak adik ke, nak tetak adik ke, cerita nak tetak adik ke, adik tak akan lawan. Adik tak akan lawan. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Adik takut kepada Allah Ta'ala. Cerita bagaimana Qabil dibunuh, ataupun bagaimana Qabil ni membunuh adik dia. Zaman dulu. Bagaimana dia tak tahu, nak fikir bagaimana nak bunuh adik dia. Setan mari nyamar, ambil binatang, ambil batu, pegang kepala binatang, ketuk kepala. Sampai pecah kepala. Qabil ni duk tengok orang lagu ni. Maka dia pun buat sebagaimana tunjuk oleh setan tu, dia buat, dia pegang kepala adik dia, pegang perubuh adik dia, ambil batu, ketuk kepala sampai hancur. Menyebabkan adik dia mati. Bila mati ni, setan ni pergi rayaklah ke Hawa. Siti Hawa alaihi salam. Dia kata, Hawa, anakmu Habil tu dah dibunuh. Kutilah, maknanya telah dibunuh. Yang membunuhnya abang dia, Qabil. Hawa ni kata, gapo dia bunuh ni, gapo dia? Bunuh ni gapo dia? Aku tak tahu apa bunuh gapo dia. Dia kata bunuh ni tak makan, tak tidur, tak minum, tak boleh gerak. Tak tidur, tak makan, tak boleh minum, tak boleh gerak. Dia kata kalau gitu gak matilah. Matilah. Saya tak kata mati. Mati. Bila dengan mati ni, dalam riwayat ni sebut Hawa ni duk menangis, duk teriak, duk meraung. Meraung siapalah Adam AS mari, duk tanya, kenapa dia duk meraung ni? Duk teriak, duk meraung ni kenapa dia? Acur rayak tak dengar juga. Acur rayak 2-3 kali. Barulah akhirnya dia tahu bahawa anak dia ni mati. Kalau begitu dia kata, mu ni anak-anakmu, ni anak beranakmu, hak puan ni, awak dia kata ini kerjaanmu. Teriak meraung, teriak ni bila berlaku kematian ni kerja apa-apamu. Kerja apa-apa aku jatuh ni dok. Kerja apa-apa aku jatuh ni bukan mengaung sepertimu. Bukan mengaung sepertimu. Ini maknanya sebab itulah